Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyoal bertanya berkaitan dengan kesucian. Contohnya kita pernah melihat pekerja yang membersihkan toilet di tempat kerja kita menggunakan kain lap yang sama untuk mengelap di dalam mangkuk tandas dan lantai tandas. Bila ditanya, mereka mengatakan ia termasuk prosedur menggunakan satu kain lap sahaja. Tandas di sini tidak menggunakan air, penyedut sisa dengan cara sedutan. Menyedut sisa dengan cara sedutan. Jadi walaupun tidak kelihatan najis di lantai, tapi kita tahu prosedur untuk membersihkannya adalah seperti demikian. Adakah kesucian memadai sekadar apa yang kita lihat mengatakan lantai itu suci? Soalan sebut, bila ditanya mereka mengatakan ia termasuk prosedur, tandas di sini tidak menggunakan air. Maknanya tidak menggunakan air langsung. Saya tidak pasti, saya tak pernah menggunakan tandas seperti ini. Kalau betul seperti yang dinyatakan, para ulama berbeza pandangan dalam bab apakah najis itu wajib dihilangkan dengan air, tidak boleh dengan cara yang lain. Majoriti para ulama mengatakan hal sedemikian, iaitulah najis dianggap ataupun sesuatu tempat dianggap suci apabila terkena najis jika ia dihilangkan dengan air sahaja. Adapun dengan cara yang lain tidak menjadi suci. Itu pandangan majoriti para ulama. Namun ada sebahagian pandangan ulama terutamanya di dalam mazhab Hanafi yang mengatakan najis itu dia dihukum najis jika ada najis. Satu tempat yang suci dia dihukum najis jika ada najis. Jika hilang najis dengan apa cara sekalipun, maka tempat itu dikira sebagai suci. Pandangan ini pandangan dalam mazhab Hanafi dan pandangan ini disokong oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kerana itu kita akan tengok Ibn Taymiyah berpandangan najis juga, tempat yang suci jika terkena najis menjadi suci jika ain najis itu hilang di tempat tersebut sekalipun membasuhnya dengan minyak, kata Ibn Taymiyah. Wallahu ta'ala alam, pandangan Hanafi dan dipilih oleh Ibn Taymiyah ini boleh digunakan bagi menghadapi situasi-situasi yang sebegini. Terutamanya kalau kita ambil pandangan majoriti, sudah tentu mendatangkan masyaqqah, sudah tentu mendatangkan kesukaran, kepayahan kita dalam perkara yang berkaitan dengan taharah. Kemudian saudara menyebut, jadi walaupun tidak kelihatan najis di lantai, tapi kita tahu prosedur untuk membersihkannya adalah seperti demikian. Adakah kesucian memadai sekadar apa yang kita lihat mengatakan lantai itu suci? Macam saya sebut tadi, jika keadaan ini berlaku dan kalau kita ambil pandangan majoriti, dah tentu akan mendatangkan kepayahan kepada kita, mendatangkan kesusahan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Saya mencadangkan orang-orang yang menghadapi situasi yang seperti ini supaya mereka bertaklid kepada mazhab Hanafi ataupun Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang mengatakan hukum sesuatu barang yang suci jika terkena najis, hukum dia kembali kepada suci apabila hilang ain najis tersebut. Dia menjadi suci apabila hilang ain najis tersebut. Pandangan yang disebut oleh Ibn Taymiyah ini ada kekuatannya. Kenapa saya kata ada kekuatan? Kerana jika kita melihat dalam bab membersihkan najis, kita tidak perlu kepada niat. Kita tidak perlu kepada niat. Sebagai contoh, katalah kita menaiki basikal sebagai contoh. Di tangan kita, sedang kita menaiki basikal, di tangan kita terkena najis, apa-apa najis lah. Kemudian waktu kita mengayuh basikal tu, hujan turun membasahi kita sehingga menghilangkan kesan-kesan najis yang ada pada tangan kita. Bila kita balik ke rumah, kita tengok najis yang kena pada tangan kita tu tak ada. Kita cuba cium, bau dia pun tak ada. Bersih dah. Sudah tentu kita mengatakan tangan kita bersih, tiada lagi najis. Kerana sekalipun kita yakin najis itu kena kita sebelum hujan tadi ni, tetapi dia telah dihilangkan. Kesan-kesan najis itu telah dihilangkan dengan air hujan, sekalipun kita tak berniat pun untuk menghilangkan najis tersebut. Kita tak ada niat pun. Tetapi apabila hilang kesan najis di tangan, maka kesemua para ulama mengatakan
najis seperti itu telah tiada lagi dan dihukum tangan kita sebagai suci. Berdasarkan kefahaman ini, iaitulah sesuatu benda yang suci dihukum najis selagi ada najis, kesan najis, dan dia dihukum suci apabila telah hilang kesan-kesan dia, termasuklah bau, warna dan rasa. Maka wallahu taala alam, berdasarkan alasan ini mereka yang menghadapi situasi seperti yang ditanya, bagi mengelak kesukaran dan kepayahan, mereka boleh bertaklid kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wallahu taala alam. Allah